satu persoalan, satu perbincangan, satu kerisauan sampai kawan saya pun nak risau tadi tentang MySejahtera. Dikatakan MySejahtera ni adalah sebuah syarikat yang sekarang ini KKM dikatakan telah menjual ataupun menyerahkan MySejahtera itu kepada pihak ketiga, iaitu pihak swasta. Jadi telah jeopardize ataupun mengancam tentang persoalan yang paling utama dalam kita ni lah, PDPA lah, Personal Data Protection Act. Adakah data kita terpelihara daripada diganggu? Itu persoalan yang sekarang ini ditanya-tanyakan. Sebab apa? Kalau kita kata bila dia sudah jatuh ke tangan private, dia jatuh ke tangan orang awam, contohnya syarikat-syarikat awam, dia boleh gunakan data tersebut untuk tujuan-tujuan yang melanggar PDPA, Personal Data Protection Act. Dan yang lebih lagi yang menjadi masalah, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Yang menjadi masalah besarnya kerana apps tersebut dibangunkan oleh sebuah syarikat swasta. Ini bukan benda yang pelik sebab 3 tahun lepas kita pun tahu dia dibangunkan oleh syarikat swasta. Tetapi menurut satu kajian oleh sebuah badan bebas, dia mengatakan bahawa sebenarnya syarikat tersebut milik Singapura, bukan milik rakyat Malaysia, dikatakan. Jadi yang ni kementerian dan KJ kena jawablah. Benarkah atas dakwaan bahawa syarikat tersebut bukan milik rakyat Malaysia tetapi milik negara asing? Bilik negara jiran, negara Singapura, negara asing lah kita katakan, bukan negara kita. Dan ini merupakan satu perkara yang amat berbahaya apabila satu data yang milik Malaysia tetapi dibawa keluar. Adakah benar? Ini bukan tuduhan yang menuduh, tetapi ini berdasarkan kepada apa yang disebutkan sebelum ini. Okey, kita akan lihat sebentar lagi. Now, KJ sebut bahawa MySejahtera bukan dijual, data pengguna selamat. KKM menjelaskan bahawa keputusan kerajaan melantik sebuah syarikat untuk menguruskan aplikasi MySejahtera tidak bermaksud aplikasi itu dijual. Menurut beliau, KKM ingin jelaskan bahawa kerajaan tidak pernah menjual aplikasi MySejahtera kepada mana-mana syarikat swasta. Pada 26 November 2021, kerajaan telah memutuskan bahawa MySejahtera adalah milik kerajaan dan KKM dilantik sebagai pemilik utama aplikasi ini untuk pengurusan kesihatan awam. KJ berkata syarikat sama telah menguruskan aplikasi itu sejak dari awal dan menawar perkhidmatannya untuk tempoh setahun tanpa bayaran sebagai tanggungjawab sosial korporat. Sepanjang tempoh itu, kerajaan tidak pernah membayar apa-apa. Okey. Namun, selepas tempoh setahun tamat pada 31 Mac, kerajaan setuju agar perkhidmatan MySejahtera diteruskan dan jawatankuasa rundingan harga ditubuhkan. Keputusan kerajaan turut menetapkan supaya KKM menubuhkan jawatankuasa rundingan harga dengan keahlian yang terdiri daripada agensi pemegang taruh berkait dengan untuk melaksanakan runding harga perolehan dan pengurusan perkhidmatan aplikasi dengan pihak swasta untuk tempoh 2 tahun selaras dengan tata cara perolehan kerajaan. Kementerian Kewangan memenuhi surat bersetuju untuk meluluskan permohonan KM untuk melaksanakan perolehan bagi pengurusan aplikasi MySejahtera dan dimuktamadkan di Peringkat Kewangan. Okey, prosedur termenggal. Dalam hal ini, pengurus data telah mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit. Okey, seruangan itu masyarakat tidak boleh dikongsi oleh KKM dengan mana-mana agensi kerajaan ataupun suara. Okay. Katanya data MySejahtera dimuat naik ke dalam jaringan pelayan awam setiap hari dan hanya boleh diakses oleh kegunaan aplikasi itu saja. KKM berharap akan terus mengikuti tanpa ragu-ragu. Kerahsiaan data adalah terjamin. Okey, ini saya tak faham. Kejap. Okey. Saya tak faham, serius saya tak faham. Dia kata dia cerita pasal bukan dijual. Alright, data itu bukan dijual, data pengguna selamat MySejahtera bukan dijual. Tetapi dia kata didevelopkan oleh syarikat swasta bernama KPI Soft yang mana telah menukar nama syarikat tersebut. Dan sekarang ini KKM telah membuka, sebab dia yang develop daripada 2020 dahulu. So kalau dia yang develop daripada 2020 dan sekarang kerajaan buka tender dia untuk jaga selama 2 tahun, dia tak jawab persoalan sebenarnya. Data tersebut, dia kata, data itu di dalam aplikasi, okey, di dalam public server. Kalau faham perkataan tadi, itu disebut perkataan data katanya dimuat naik ke jaringan pelayan awam setiap hari. Itu public server lah. Pelayan awan. Pelayan awan, bukan awam. Awan, which is cloud lah. Cloud server. Okay. Now, itu tak menjawab persoalan. Soalan kita adalah, adakah yang jaga data tersebut mempunyai akses kepada cloud server? Okay.
Sebab tuan-tuan, ini saya nak cerita lah, saya ni bukanlah bodoh sangat dalam bab apps development ni semua ni. Siapa yang develop apps tu kena ada access kepada cloud server. Kena ada. Dia tak boleh kata cloud server tu kami je boleh access. Sebab apa? Dia sekali lah, kan dia nak develop the apps, dia kena bangunkan apps, dia kena jaga dan maintain the apps. Dalam masa sama dia kena jaga dan maintain cloud server tu. Sebab cloud server ni tuan-tuan, dia ada dia punya maintenance dia. Dia ada orang yang pakar dalam maintenance cloud server. So bila dia ada kepakaran dalam maintenance cloud server dan juga dia yang managekan apps tu, boleh kalau kita nak separate kan. Tetapi di end of the day dia kena ada access kepada cloud server juga. Melainkan kalau KJ boleh bagi jaminan bahawa cloud server itu tidak boleh diakses, melainkan orang-orang tertentu saja di dalam KKM. Persoalan kita, adakah KKM mempunyai kepakaran, orang dalam KKM mempunyai kepakaran IT untuk memahami bagaimana structure, bagaimana architecture, bagaimana functionality, function, kebolehgunaan atau functionality lah cloud server tersebut. Melainkan KKM ada satu agensi atau satu unit yang memang menangani IT dan sebagainya. Mungkinlah kita kata. Tapi KKM kita tahu nama pun KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Adakah dia ada kapasiti itu ataupun diserahkan 100% kepada syarikat tersebut? Itu persoalan kita sebab kita bercakap mengenai data. Diwujudkan pada tahun 2011, PDPA, Personal Data Protection Act. Malah saya pernah bagi satu talk tentang PDPA ini pada tahun 2011 kalau tak silap saya, di sebuah hospital swasta, bukan hospital swasta, di satu majlis program International Medical punya conference di Malaysia pada waktu itu, dan saya bercakap tentang PDPA dan apa hak medical practitioner tentang PDPA ini, dekat how far they extend sejak dengan wujudnya PDPA ini. Cuma saya kata, kesimpulan saya, kadang-kadang akta je ada, tapi aplikasi dia kat Malaysia ni sangat lemah, implementation dia sangat lemah dan juga enforcement dia sangat lemah. Betul lah, data kita pertebaran sekarang ni kan. But my point is soalan kita adalah berkaitan dengan data. KJ tidak menjawab jawapan tersebut. Cuma dia kata bahawa kita dah buka tender. Okay, number one, dia kata data ini didevelopkan oleh KPI Soft yang telah tukar nama. Okay, fine, yep. Dan kita tak bayar dia. Okay, tak menjawab soalan lagi, tapi tak apa. Dan sekarang ini, since dah habis kontrak 1 tahun, maka kita buka tender. Okay. Dan sekarang ini data tersebut, nombor 4, dia kata diletak di atas cloud server, dia kata. Okay. Tapi dia tak menjawab persoalan. Sebab persoalan rakyat adalah berkenaan dengan data. Soalan kita adalah, adakah data tersebut selamat daripada pihak swasta atau pihak luar? Bahawa mereka tersebut kita, jadi dia boleh guna sesuka hati dia. Sebab ini KJ tak telus dalam je ni. Nak bercakap tadi terus down. Okay. Okay, so kesimpulan yang tu tadi part 1 pasal KJ kan, supaya baru bercakap pasal KJ kan. So kesimpulan pasal KJ ni adalah dia tak bagi tahu kita pun data kita selamat atau tidak. Okay. Now balik kita kepada isu yang kedua.